Hai guys, bertemu lagi kita dalam YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ini perkataan yang paling popular hari ini adalah darurat. Okey, jadi hari ini aku nak cerita lagi. Tadi aku dah cerita tentang sejarah darurat yang berlaku di Malaysia. Jadi kali ini aku nak cerita pula tentang apa itu darurat dan adakah ianya suatu benda yang buruk seperti apa yang kita sedang gambarkan, apa yang kita fikirkan. Okey, menurut perlembagaan darurat ni sebenarnya terdapat dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Okey, dalam perkara 150 Suruhanjaya RIT telah masukkan tentang peraturan ataupun apakah situasi ataupun apakah panduan untuk melaksanakan darurat di Malaysia. Darurat ni bermaksud situasi-situasi yang tak boleh dikontrol ataupun dikawal. Okey, darurat sebenarnya bertujuan, darurat besar yang mengancam keselamatan dan juga kehidupan ekonomi persekutuan. Okey, maksudnya perkara pertama adalah berkaitan dengan keselamatan negara. Contohnya macam peristiwa komunis, konfrontasi, dan keduanya berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Okey, maksudnya berkaitan sejauh mana benda-benda ini boleh menjejaskan ekonomi negara dan persekutuan, termasuk juga dalam kes-kes tertentu berkaitan dengan wilayah-wilayah atau bahagian-bahagian tertentu dalam persekutuan. Contohnya di Sarawak, kita pernah ada darurat, dan juga di Kelantan kita juga pernah ada darurat khas untuk Kelantan dan juga Sarawak sahaja kerana faktor-faktor yang boleh menjejaskan keselamatan dan juga ekonomi negara. Okey, tapi sebenarnya last sekali kalau korang tengok semua benda ni, ianya sebenarnya berkaitan dengan tindak tanduk politik. Okey, tindak tanduk ataupun permainan politik yang menyebabkan darurat, termasuklah yang mungkin berlaku pada hari ini sebenarnya mungkin dikaitkan dengan kerja-kerja politik. Okey, baik. Sebenarnya siapa kuasa yang boleh mengisytiharkan darurat ni? Okey, untuk soalan ini sebenarnya kuasa untuk meluluskan darurat itu dilaksanakan ataupun tidak sebenarnya terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, tapi namun kita kena ingat ianya adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Jadi yang di-Pertuan Agong sebenarnya tidak boleh sesuka hati dengan kuasa yang dia ada untuk mengisytiharkan darurat kepada negara kita. Sebaliknya, disebabkan ianya adalah sebuah negara demokrasi berparlimen di mana rakyat memilih seorang wakil untuk duduk di parlimen, dan kemudian rajanya pula adalah sebuah raja yang kena ikut perlembagaan, buku perlembagaan. Jadi kedua-duanya tidak boleh sesuka hati untuk membuat keputusan yang melanggar perlembagaan negara. Jadi di sini walaupun yang Tuan Agong punya kuasa untuk mengisytiharkan darurat atau meluluskan sebenarnya, tapi sebenarnya usul itu mestilah dibawa oleh kerajaan atau jemaah menteri yang membawa usul dan kemudiannya diluluskan ataupun tidak oleh yang Tuan Agong. Sebenarnya yang Tuan Agong tidak boleh mengusulkan darurat dilaksanakan. Sebaliknya usul itu mestilah daripada jemaah menteri yang dilantik. Baik. Jadi itu yang kita kena faham, bahawa Yang Tuan Agong adalah pihak yang meluluskan atau mempersetujui usul yang dibawa oleh kabinet ataupun jemaah menteri untuk melaksanakan darurat. Kena ingat pada 25 Oktober 2020 yang jemaah menteri telah mengusulkan satu pengisytiharan darurat kepada Yang Tuan Agong, dan kemudian Yang Tuan Agong mendapati bahawa usul itu tidak berdasarkan perkiraan baginda mendapati bahawa darurat tidak wajar dilaksanakan pada masa itu. Jadi itu menyebabkan usul yang dibawa oleh jemaah menteri itu telah ditolak. Namun untuk kali ini pada 12 hari bulan Januari tahun 2021, usul yang dibawa oleh jemaah menteri di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipersetujui oleh Tuan Agong untuk diisytiharkan darurat di Malaysia bagi menangani COVID-19. Itu kata temanya lah, menangani COVID-19. Sebenarnya kita tahu ada juga isu-isu lain di belakangnya yang perlu diselesaikan, sebab mungkin terlalu bertimpa-timpa. Kita sudahlah mengalami
masalah COVID-19, pandemik ni, kemudian kita mengalami masalah banjir, kemudian kita berkaitan dengan masalah politik. Jadi semua benda ni menjejaskan negara dari segi keselamatan dan juga ekonominya. Bukan sahaja persekutuan, tapi bahagian-bahagiannya semua terjebak dengan benda ni. Jadi itu yang menyebabkan mungkin yang Tuan Agong bersetuju untuk melaksanakan darurat di Malaysia bermula yang diisytiharkan hari ini. Okey. Untuk makluman korang, perlembagaan adalah satu undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Tujuan undang-undang ini adalah bagi mengawal kuasa yang kita beri. Sebagai rakyat, kita beri kuasa kepada wakil rakyat, bentuklah kerajaan, dan kerajaan ini perlu bertindak berdasarkan perlembagaan persekutuan, dan dia sebenarnya perlembagaan persekutuan ini adalah satu cara bagaimana kita nak kontrol kuasa yang diperolehi oleh pemerintah hari ini supaya ianya digunakan secara bermanfaat dan untuk kebaikan rakyat dan tidak menindas mana-mana rakyat yang terdapat dalam negara ini. Okey, jadi perlembagaan ini adalah satu garis panduan yang mengawal, macam satu empangan yang mengawal air daripada ianya keluar. Okey, jadi pemerintahan tu ada di dalamnya dan empangan ini mengawal, supaya dia tak melebih-lebih, tidak terkeluar daripada landasan. Itu sebenarnya perlembagaan. Dia cuba menghadkan kuasa yang dimiliki oleh pemerintah. Supaya kalau berlakunya darurat macam hari ini, sebenarnya darurat sebenarnya menafikan kepentingan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Walaupun masih lagi kita kena ikut, tapi beberapa perkara dalam perlembagaan tu boleh bertentangan. Keputusan-keputusan, maksudnya keputusan-keputusan yang dibuat sewaktu darurat ni boleh bertentangan dengan apa yang terdapat dalam perlembagaan. Contohnya macam pilihan raya lah, contoh pilihan raya kecil. Bila dah diisytihar darurat, kawasan itu tak perlukan pilihan raya pun. Sebabnya walaupun pilihan raya kata walau ada satu kematian, dia perlu 60 hari untuk pilihan raya kecil. Tapi kalau darurat dah diisytiharkan, darurat boleh mengatasi peraturan itu. Tentang 60 hari untuk mengadakan pilihan raya. Itu contohlah bagaimana darurat ni mempunyai kuasa untuk mengatasi perlembagaan dalam sesetengah perkara. Jadi darurat ni sebenarnya telah membuka empangan yang kita bina tadi. Bila darurat ni dilaksanakan, empangan ni sebenarnya dibuka dan kuasa ni sebenarnya boleh merebak ataupun boleh digunakan secara meluas. Seluas-luasnya kuasa ini boleh digunakan di Malaysia. Itu sebenarnya ketakutan kita bila bercerita tentang darurat ni. Sebenarnya sebab tu kebanyakan negara takut untuk mengisytiharkan darurat ataupun mengelak daripada mengisytiharkan darurat kerana takut penyalahgunaan kuasa. Sebabnya dengan adanya darurat, sebenarnya kuasa itu di tangan pemerintah dan mereka ni tiada had kuasa untuk membuat undang-undang ataupun dipanggil ordinan darurat sebenarnya. Baik, jadi itu sebenarnya ketakutan dan benda yang perlu kita elakkan. Tapi aku percaya kerajaan yang ada hari ini adalah sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, yang menggunakan darurat ni untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan juga kehidupan rakyat yang terdapat di negara kita dan sambil mengatasi pandemik COVID-19 yang semakin memburuk di negara kita ni. Namun seperti yang aku cakap tadi, kuasa besar, darurat ni sebenarnya kuasa yang besar diberikan kepada pemerintah untuk buat undang-undang yang disebut sebagai ordinan darurat. Segala undang-undang yang dibuat sewaktu tempoh darurat dipanggil sebagai ordinan darurat, dan ordinan ni sebenarnya boleh berlawanan dengan apa sahaja yang terdapat di dalam perlembagaan persekutuan. Selain dia boleh buat apa sahaja perkara berkaitan mengatasi segala yang ada dalam perlembagaan, sebenarnya darurat ni sebenarnya mampu mengambil alih kuasa kerajaan negeri. Ingat dalam pentadbiran negara kita ni, sebuah negara yang mengamalkan pengasingan kuasa, kemudian pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan ada kuasa dia, kerajaan negeri ada kuasa dia. Tetapi dengan pengisytiharan darurat, sebenarnya kerajaan persekutuan mempunyai lebih kuasa dan boleh mengawal kerajaan negeri
boleh mengatasi undang-undang kerajaan negeri. Sebab tu darurat dikenalkan di Sarawak dan juga di Kelantan. Kerana dengan darurat diisytiharkan, kerajaan persekutuan mempunyai kuasa untuk campur tangan dalam perlembagaan dia. Okey, baik. Jadi pertama, kuasa tu dibuka seluas-luasnya oleh undang-undang membolehkan kerajaan yang sedia ada sewaktu darurat untuk menggubal ordinan darurat. Yang keduanya, kuasa kerajaan negeri sebenarnya boleh diambil. Kerajaan persekutuan boleh mengawal kerajaan negeri dan mengambil kuasa yang terdapat dalam kerajaan negeri dan menafikan jadual ke-9 perlembagaan persekutuan, yang mana kuasa kerajaan persekutuan dan negeri ini dipecahkan, diasingkan kepada kuasa persekutuan, negeri dan juga kerajaan tempatan lah, dan cakap lah. Namun walaupun darurat ni membenarkan kerajaan menggubal ordinan darurat dan menggubal apa sahaja perkara yang ada walaupun bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, namun ada beberapa perkara yang kerajaan tak boleh nak ubah dengan ordinan darurat ni. Pertama adalah berkaitan dengan, kalau di peringkat kerajaan pusat, berkaitan dengan agama Islam, mereka tak boleh ubah. Berkaitan dengan agama lah, senang cakap, tak boleh diubah. Kemudian berkaitan dengan kewarganegaraan tak boleh diubah ataupun ditukar ataupun digubal undang-undang berkaitan dengannya sewaktu tempoh darurat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bahasa. Ini juga dijaga walaupun dalam tempoh darurat, ketiga-tiga ini tidak boleh diusik oleh mana-mana kerajaan sekalipun. Manakala di peringkat negeri, hukum syarak berkaitan dengan hukum agama tidak boleh diubah dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. Manakala undang-undang adat, peraturan adat juga tidak boleh diubah, dan juga adat Bumi Putera Sabah dan Sarawak ataupun Borneo juga tidak boleh diubah dalam tempoh darurat ini. Walaupun darurat ini sebenarnya memberi kuasa yang agak besar kepada kerajaan untuk mencampuri urusan kerajaan negeri, untuk mengubah perlembagaan, tapi ada beberapa juga sekatan-sekatan yang dikenakan oleh kerajaan, oleh perlembagaan untuk mengawal, untuk memastikan perkara-perkara tertentu ini tidak cuba diubah dalam tempoh darurat yang berlaku di negara kita ini. Jadi itu saja yang aku nak cerita tentang darurat di Malaysia dan apakah impaknya dan kesannya. Jadi kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.